Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Muttaqiina fiha, mereka yakni al-abrar, orang-orang yang baik yang diberi nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada dalam syurga itu muttaqiina, dalam keadaan bersandar atau berbaring, untuk ittikab, dalam keadaan bersandar ataupun berbaring, alal araik. Al araik jamak kepada arika. Kalau orang Arab moden hari ini, al arika tu dia sofa. Itu bahasa Arab moden hari inilah. Tapi kita bila Quran ini dia mesti difahami dengan bahasa Arab lama. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam tafsir nanti kita tengok macam mana dikatakan al-araik ataupun al-arikah. Kata ulama dalam tafsir, qala al-mufassirun, al-araik jam'u arikah wa hiya as-sarir. Al-araik, kata dia, iaitu kita naqalkan ini dalam satu tafsir, iaitu tafsir Safwadut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, baru meninggal. Kata dia, para mufassirun menyatakan al-araik adalah kata plural bagi arikatun. Arikah itu apa makna pula? Kata mereka, hiya as-sarir, katil. As-sarir, katil. Katil makna inilah hamparan lah, katil lah. Turkha alaihi al-hajalah, yang dilabuhkan di atas katil itu al-hajalatu. Hajalah ni pula hiya ma yusdalu ala sarir min fakhir siyab wa sutur, yani tirai. Tirai ya. Mana ada katil, kemudian di atas tu ada kubah, hajalah ya. Kubah, di mana kubah itu kelilingnya itu ada kain yang dilabuhkan, tirai yang dilabuhkan. Jadi kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita Melayu dulu, cerita bangsawan dulu, raja-raja dan sebagainya, memang dipanggil apa, tempat dia berehat itu begitulah ya. Mungkin kerana orang Melayu dulu, cerita-cerita dulu dia banyak pinjam daripada hikayat-hikayat dalam Arab ya. Terutama sekali cerita Piramli ya. Dia berlatar belakangkan suasana Arabik itu ada. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya di sini ana lebih suka untuk terjemahkan di atas katil-katil pelamin. Wallahu alam. Kalau banyak Quran, kalau Quran terjemahan tuan-tuan ada terjemah apa? Ada Quran terjemahan, tengok. Pelamin. Pelamin. Kalau pelamin ni dalam kepala kita tu macam pelamin bersanding tu. Tapi dia katil. Ada katil tempat melihat, boleh bersending, nak bersending begini boleh, nak belunjur boleh. Itu dipanggil muttaqiina 'alal araik. Dalam hadis Nabi menyatakan, ana la akulu muttaqian. Aku, kata Nabi SAW, aku tidak akan makan dalam keadaan muttaqi. Dalam keadaan dia panggil bersending. Kerana tak elok. Makan itu mesti dalam keadaan dia panggil, sebagian ulama menyatakan muttaqian itu dalam keadaan mana duduk seperti mana orang berehat. Tak elok makan akan begitu. Nak makan ni mesti duduk dalam keadaan beginilah. Dalam keadaan, kalau ikut dalam sunnah Nabi SAW itu, Nabi ni dia bila dia makan, dia akan duduk dalam cara duduk yang tidak berlama-lama untuk makan. Maknanya dia akan makan sekejap tu akan bangun. Itu cara duduk dia. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa termasuk duduk macam mana orang Melayu duduk bersila itu pun tidak menepati sunnah Nabi juga. Yang mana sebab duduk bersila ni memang menampakkan memang nak duduk lama. Nak makan banyak nak duduk lama.
Nabi dia makan ni dia akan sekejap je, lepas tu dia akan bangun. Boleh tuan-tuan sekalian. Itu makna ana la aqulu muttaki'an. Aku tidak akan makan dalam keadaan duduk orang yang nak berlama-lama untuk nak makan. Ya, maknanya orang duduk keadaan berehat dia panggil. Nabi tidak berehat ketika makan. Makan bagi Nabi ni dia keperluan saja. Dan Nabi biasa dia berehat dengan solat gitu. Dia kerehatan seorang Nabi tu arihna Bilal. Dipanggil solat. Solat itu lebih memberi kerehatan bagi dia. Makan ini simple saja. Itu kerana ada kaitan dengan perkataan tu kita sebut tentang makan tadi. Nabi ana la aqulu muttaki'an. Kemudian la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di mana mereka tidak akan melihat, yakni tidak akan menemui dalam syurga itu syamsan, matahari, yakni sebarang kepanasan matahari, wala zamharira, dan juga tidak sejuk yang melampau. Zamharira iaitu al-bardus syadid. Dipanggilnya dalam syurga ni tenang, tidak panas melampau dan tidak ada sejuk yang melampau. Wadaniyatan alaihim zilaluha, dan didekatkan kepada mereka bayang-bayang dari pohon dalam syurga. Wa dhullilat qutufuha tazlila, serta zullilat, dimudahkan kepada mereka untuk memetik buah-buahan dalam syurga itu dengan semudah-mudahnya. Yakni mereka boleh memetik mengikut kemahuan mereka, sama ada sambil berdiri, duduk atau berbaring. Dimudahkan. Dalam syurga ini tuan-tuan sekalian, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dalam syurga ini kata Allah ada buah-buahan yang mana mereka boleh memilihnya. Mereka boleh memilihnya nak makan buah apa dalam syurga itu. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mana menyelerakan mereka. Sebab itu sebahagian pengamal Tibun Nabawi dia kata kita makan buah dulu baru makan berat. Sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut ahli syurga ni sebut buah dulu. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan, dan buah yang mana mereka boleh memilih nak makan buah apa. Sebab itu baru sebut walahmi tayrin, dan juga daging burung, mimma yashtahun, yang mana menyelerakan mereka. Ini surah apa tuan-tuan sekalian? Surah apa? Ada apa? Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Wa yutafu alaihim, dan diedarkan kepada mereka. Yutafu, tawaf lah, macam tuan-tuan ada sebut tawaf tu keliling. Tawaf tu makna mengelilingi Kaabah. Ini yutafu makna mengelilingi mereka. Makna pelayan-pelayan dalam syurga itu membawa kepada mereka ataupun diedarkan kepada mereka bi'aniyatin, dengan bekas-bekas untuk makanan, min fiddatin, daripada perak, wa akwabin, dan bekas untuk minuman, akwab jamak pada kub, kanat qawarira, yang kelihatannya seperti bekas kaca, yakni halus dan jernih, bekas minuman. Sebab apa kita sebut kelihatan? Kerana dalam ayat selepas ini kata Allah qawarira min fiddatin, iaitu bekas seperti kaca tapi diperbuat daripada perak. Ini yang kita heran. Qawarir ini kata ulama, qawarir ila min zujaj. Kalau di dunia, qawarir ini dia adalah bekas dibuat daripada kaca. Ini macam ni lah, gelas. Ini qawarir. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala kata min fiddatin, bukan daripada kaca, merupai daripada kaca, dengan seperti bekas, merupai qawarir macam gelas, tapi materialnya itu kata Allah min fiddatin, daripada emas. Ada daripada perak. Tuan-tuan pernah jumpa tak
perak di dunia ini yang mana dia boleh dilihat benda yang di dalam. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Tidak ada. Perak jernih. Tapi di akhirat nanti, bekas yang qawarir dipanggil, mana bekas yang jernih, nampak minuman di dalam, tapi materialnya adalah perak. Qaddaruha taqdira. Yang mana mereka yakni ahli syurga akan menentukan bekas-bekas minuman itu dengan suatu kadar mengikut keinginan mereka. Qaddaruha taqdira. Kalau kita ini tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita nak minum sikit saja. Kita nak minum sedikit saja, tapi dihidang pada kita itu banyak. Jadi kita minum separuh. Kadang-kadang kita nak minum banyak, tapi orang bagi dekat kita separuh. Tak apalah, separuh lah. Tapi qaddaruha taqdira. Dalam syurga, banyak mana dalam air itu, dalam bekas itu, ahli syurga yang menentukan. Mana mereka terdetik dalam hati nak minum, dia panggil nak minum dalam bekas itu air madu, maka datang madu. Yang nak minum dalam bekas itu akan ada tadi 4, dia panggil sungai dalam syurga, sungai daripada air, sungai daripada arak. Arak bukan macam di dunia. Kita musliman, nama saja kata Ibn Abbas sama, tapi hakikat sebenarnya itu tidak sama, melebihi apa saja kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Allah Taala sebut nama kebetulan sama ada di dunia, hanya nama saja, tapi dari segi hakikat sebenarnya sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, ma la aina ra'at wala uzuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Suatu nikmat yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan wala khatara ala qalbi bashar, yang mana tak pernah terdetik oleh hati manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak dalam Quran ni Allah Taala bawa gambaran-gambaran syurga. Memang Allah Taala nak supaya kita ni tuan-tuan sekalian baca selalu sampai tahap seolah macam kita sudah berada dalam syurga. Itu baru betul. Ya, seumpama seorang sahabat Nabi, dia cerita, ya Rasulullah, saya ni ketika duduk, dia bimbang takut dia jadi munafik. Ya Rasulullah, saya ni ketika duduk bersama kamu ya Rasulullah, kamu cerita kepada kami tentang syurga ni, saya dah rasa seolah macam saya duduk dalam syurga dah. Tapi ketika saya balik ke rumah anak saya, bersama dengan isteri, bersama dengan keluarga, mana hilang, dia panggil. Sebab apa? Dah main seronok dunia. Rasulullah kata tak apa, dia kata sa'atan, dia panggil. Yang mana nak berhibur seketika tu boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lupa akhirat. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Nikmat-nikmat yang sebeginilah yang kita kena baca selalu, renung selalu, sehingga mensebati dalam diri kita dan menjadi keinginan, dia panggil. Keinginan nak dapat nikmat tu. Itu yang kita rajin. Kita akan timbullah dengan sendiri, dia akan timbul kerajinan untuk semayang, baca Quran, sebab nak dapat nikmat tu. Tapi sekarang ni kenapa tak timbul keinginan tu nak mengejar syurga tu? Sebab kita sekali-sekala baca. Dan baca pula tak faham. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kebetulan hari ini saja kita datang buat diskusi dan sebagainya. Mungkin agak berat bagi tuan-tuan sekalian, tapi Quran ni tuan-tuan sekalian, dia tak boleh baca sekaligus begitu. Dia mesti baca sikit demi sikit. Balik kepada asal. Quran turun 23 tahun, bukan turun dalam 2 tahun, 3 tahun. Anak-anak kita ni dia boleh hafal Quran dalam 2 tahun. Allah Taala tak nak begitu. Hafal 2 tahun, tapi kamu mesti melalui proses bersama dengan Quran itu. Kalau dalam Hikam Abi Madian, dia kata Quran dari segi penurunan dah lama dia panggil, tapi dari segi tanazul, membawa turun dalam diri, itu tak pernah putus. Boleh faham tuan sekalian? Jadi proses kan Quran dah lama tu, dalam mushaf sebagainya, tapi kita kena bawa turun dalam Quran dalam diri kita tu. Sikit demi sikit, mana baca sikit demi sikit, faham sikit demi sikit. Jangan sekaligus begitu. Cuma hari ini saja.
Hari ini saja tuan-tuan bersedia mana sebab kita buat diskusi. Tapi tuan-tuan kena tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari ni bermakna tidak akan ada ustaz yang boleh mengajar tuan-tuan tiap-tiap hari. Dia pun ada kerja lain seminggu sekali. Maka tuan-tuan kena di rumah itu ambil masa sikit, satu hari satu ayat saja. Satu ayat saja tuan-tuan tadabbur. Tadabbur itu ambil dulu yang mana yang tuan-tuan biasa mengaji ke ataupun contoh macam hari ini kita mengaji surah Al-Insan. Selepas ni tuan-tuan balik, tuan-tuan bacalah satu ayat, tuan-tuan tengok balik nikmat. Hadirkan nikmat itu. Nikmat dalam syurga itu. Kalau cerita bab neraka pula, tuan-tuan sekalian hadirkan ketakutan. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau dah cerita dah betapa siksanya manusia dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah bagi aku ni salah seorang daripada yang berada di tempat itu, dalam neraka itu. Begitu tuan-tuan sekalian. InsyaAllah tuan-tuan lepas ni tak payah paksa. Dia akan jadi sendiri. Rajin semayang, rajin berzikir. Dia panggil bila kita nak bercakap tak elok dengan orang, nak mengumpat dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, diri kita sendiri yang akan kata, nak masuk neraka. Tapi sekarang dia tak hadir. Dia tidak hadir begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, kena berlaku proses at-tanazzul dia panggil. Maknanya proses untuk bawa masuk Quran dalam diri kita tu. Dan Nabi SAW menyebutkan, man laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Seorang yang dalam dirinya tidak ada Quran, tidak ada langsung Quran, walaupun satu ayat, dua ayat, kena bagi ada juga dalam diri kita tu. Kalau tidak ada langsung, kata Nabi, dia tu sama seperti mana rumah yang runtuh. Rumah yang runtuh. Bayangkanlah tuan-tuan sekalian, rumah runtuh, siapa nak duduk? Kita pun tak mau duduk. Jadi begitulah juga rumah yang runtuh. Mana diri kita tu, rohani kita tu, dipanggil rohani yang rosak. Maknanya, lagi banyak kita masuk Al-Quran dalam diri kita. Kalau rajin, tuan-tuan rajin hafal-hafal juga surah pendek dan sebagainya, beberapa ayat yang tuan-tuan nak baca dalam solat tadi ni, maka jiwa kita, rohani kita ni, hati kita dia akan jadi semakin subur. Tuan-tuan sekalian, sehingga akan kata ulama, tanda rohani kita ni bagus tuan-tuan sekalian. Tengok kita ni bila mimpi apa. Sebab tu jangan pandang mudah kepada mimpi. Mimpi ni dia menggambarkan kita tu macam mana. Kalau asal mimpi saja pergi Paris, asal mimpi jumpa hantu, makna tuan-tuan sekalian, makna jiwa kita tu tak betul. Jiwa kita tak betul. Sebab mimpi ni mimpi yang benar daripada Allah, dan hadis Nabi sebut mimpi yang benar daripada Allah Ta'ala. Mungkin tuan kata, ustaz, saya tak nak mimpi apa-apa. Tak apalah, tak nak mimpi apa, tak apalah. Yang kita ada bimbang, takut asal mimpi saja benda tak elok. Itu Allah Ta'ala nak isyarat pada kita, bahwasanya kita ni sekarang ni maknanya kena ubah kehidupan, supaya dia panggil kamu akan mendapat mimpi-mimpi yang baik. Dalam kitab hadis dan musliman, pentingnya mimpi ni sehingga kan dalam hampir semua kitab hadis ada kitabur ru'ah, kitab hadis-hadis di ulama himpun tentang mimpi. Kerana Nabi ini memang dia selalu tanya sahabat-sahabat, siapa mimpi semalam, aku ada apa-apa mimpi semalam. Sahabat pun cerita, Rasulullah akan tafsirkan mimpi yang baik boleh ditafsirkan, tapi mimpi yang tak baik jangan tafsir langsung. Kalau benda mimpi tak baik, jangan tafsir langsung. Sebaliknya tuan-tuan bangun, ucap istighfar, minta lindung dengan Allah, ludah di sebelah kiri. Tapi tengok je, kalau orang sebelah kiri tu jangan ludah betul-betul pula. Jadi tuan-tuan ludah sungguh-sungguh, ludah lawak-lawak, ludah dipanggil angin. Itu Nabi ajar begitu. InsyaAllah tidak akan berlaku apa yang ada dalam mimpi itu. Kalau takdir kata tuan-tuan termimpi yang buruk, mimpi yang tak baik, ludah sebelah kiri, minta lindung dengan Allah, kata Nabi, insya-Allah tak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Mimpi ni dia ibarat terawang-awang di udara. Tafsir saja dia akan jatuh. Mimpi buruk, tuan-tuan tafsir saja. Kebetulan orang yang mentafsir itu pun orang tak erti juga. Dia tak erti bahawasanya mimpi buruk tak boleh tafsir, tak boleh diceritakan. Tiba-tiba tuan-tuan cerita, dia tafsir, oh saya nampak kamu ni, maknanya kamu ni akan jatuh rugi. Lepas tu kau rugi semua. Jadi sebab itu mimpi yang buruk jangan tafsir. Mimpi yang baik ya, cerita kepada orang kamu suka. Mimpi yang baik tu pun tak boleh cerita ramai-ramai juga, nanti orang akan ikut fitnah. Allah muka ni mimpi jumpa Rasulullah, saya tak percaya. Kadang-kadang dia mimpi sungguh. Tak semestinya orang jahat tak boleh mimpi jumpa Rasulullah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak ubahkan dia
Maka dia menjadi asbab kepada perubahan dia mimpi jumpa Rasulullah. Dan Nabi menyatakan bahawa orang yang mimpi jumpa aku, mana dia mimpi jumpa aku. Syaitan tak boleh berpura-pura. Ya, mungkin dia jahat sebab tak ada ilmu. Hati jujur. Macam Sayyidina Umar. Bila dia panggil orang bagi ilmu kat dia, terus dia jadi baik, lebih baik daripada orang lain. Balik pada ayat kita ni tuan-tuan sekalian, walaupun tak ada kena-mengena, tak tahu macam mana boleh pergi situ. Wa yusqawna min ka'sin, dan dalam bekas tadi, bekas minuman tadi, mereka diberi minum. Dalam bekas-bekas ka'sin yang berisi air. Ka'san ni tuan-tuan sekalian, kalau asal bahasa Arabnya ialah bekas yang berkaki, gelas yang berkaki. Contoh macam di dunia ni tuan-tuan sekalian, kiranya tengok orang putih duk minum arak tu, dia ada bekas yang berkaki. Sebab tu dalam bahagian Quran terjemahan mereka diberi minum dalam piala. Kita pun kita siapa lah minum dalam piala. Piala ni kita biasanya untuk sukan. Itu bahasa kita ini. Sebenarnya piala itu ialah bekas minuman yang berkaki, tirus di bawah tu. Itu menggambarkan ahli syurga ni penuh dengan Allah Ta'ala, layan dengan penuh dengan kemewahan. Dengan dia panggil, dengan orang panggil apa, dan suasana yang orang kata apa, yang tinggi, nama tabat dia, status dan sebagainya, VIP. Kana mizajuha zanjabila, yang mana campuran dalam bekas minuman mereka itu ialah zanjabila. Zanjabil bahasa Arab kalau di dunia hari ini iaitu halia. Halia tuan-tuan sekalian. Tapi yang dimaksud Allah Ta'ala, walaupun halia, nama halia, ayat selepas ini. Apa dia zanjabil itu? Kata Allah, ainan, iaitu mata air, fiha tusamma salsabila, satu mata air dalam syurga yang diberi nama dengan salsabil. Jadi dalam Quran ni, dalam surah ini, kita dah jumpa tadi satu mata air namanya Kafur. Yang kedua ni pula kita jumpa satu lagi mata air namanya Zanjabil. Zanjabil. Okey. Dan mata air Zanjabil ni pula kata Allah dinamakan juga dengan Salsabila. Salsabila ini ialah yang enak. Itu Salsabila. Yang enak dan juga mengalir ke dalam kerongkong dengan lembut. Itu mana Salsabila. Yang enak dan juga mengalir lembut dalam kerongkong dan tak sangkut-sangkut. Jadi sebab itu kata Ibnu Abbas tadi ni, halia, kalau kita nak terjemah halia lah, mata air halia, maknanya bukan macam halia di dunia. Sebab halia di dunia dia sangkut, dia tekak, dia pedang, dia panas, boleh itu sebab tu kita balik pada kafur tadi. Tuan-tuan sekalian, kafur di dunia pun ada kafur. Mata air nama kafur, dia ada 3 sifat kafur. Kafur ni apa tuan-tuan sekalian? Kafur baruh itulah. Kafur baruh itu, yang pertama harum, yang kedua dingin, yang ketiga warna cantik. Jadi mata air kafur tadi ni sifat dia. Tapi kafur di dunia jangan tuan-tuan minum pula, jangan perempuan minum pula. Minum go terus lah. Kafur baru sana. Tapi 3 sifat itu ada pada mata air di akhirat tu. Yang pertama dingin, yang kedua harum, dan yang ketiganya apa tadi? Dingin, harum, warna putih. Yang tu mata air kafur. Yang kedua ni pula mata air Zanjabil ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata dari segi rasa pedang di dunia itu tak ada. Kerana dia bila diminum salsabila, dia akan lembut masuk dalam kongkong elok. Tapi halia ini satu sifat baik yang manusia suka ialah yang pertama sekali harum, tuan-tuan sekalian. Yang kedua apa? Dia memberi kepanasan. Maknanya minuman dalam syurga bergantung pada ahli syurga. Kalau dia nak dingin, mungkin wallahualam itu masuk itu. Kalau dia nak minuman dingin,
maka Allah Ta'ala akan bagi daripada mata air, kafur. Kalau dia nak minuman yang memanaskan panas, untuk dia mana dia nak dia panggil minuman yang panas ikut selera, maka Allah Ta'ala akan beri zanjabil. Boleh faham sekalian? Dan mata air yang paling tinggi tasnim dalam tadi. Tasnim atau mata air yang paling tinggi dalam syurga. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan yatuf berlegar di sekitar mereka anak-anak yang kekal muda, yakni pelayan-pelayan dalam syurga. Wildan mukhalladun, anak-anak yang kekal muda. Idza ra'aitahum, apabila kamu ditakdirkan Allah dapat melihat mereka duduk di dunia ini, Allah Ta'ala buka dapat nampak syurga di atas langit sana, atas sana ni. Ketika Mi'raj, Nabi masuk syurga berada di sebelah Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa. Kalau kata Allah, kalau kamu dapat melihat, kamu duduk di dunia ni, Allah Ta'ala buka tabir, dapat melihat syurga, kamu akan melihat anak-anak pelayan dalam syurga ini kelihatan seperti mutiara-mutiara yang berserakan, yang sedang berjalan dalam syurga itu. Nampak macam mutiara. Rupanya dipanggil wildanun mukhalladun. Hebat tuan-tuan sekalian, manusia tapi mutiara. Wildanun mukhalladun ka'amsalil lu'lu'il masjura. Berserakan, sedang bertebaran melayan ahli syurga. Sebahagian ulama mengatakan bahawa di antara Imam Hasan al-Basri, kata dia, wildanun mukhalladun ini ialah kanak-kanak yang menjadi pelayan dalam syurga itu adalah anak-anak manusia yang mati ketika kecil di dunia. Tak kira anak orang Melayu ke, anak orang India ke, orang Cina ke, sebab kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap anak yang lahir dalam fitrah, yang dalam beriman kepada Allah. Kemudian bila mereka besar jadi mukallaf, itu barulah mereka terpengaruh dengan suasana sekeliling. Jadi sebab itu bila mati ketika kecil, sebelum balik, mereka dianggap beriman oleh Allah, kemudian akan dimasuk dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Itu pandangan Al-Imam Hasan Basri. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, ada beberapa hadis Nabi menyatakan bahawa anak yang mati itu dia adalah faratun, dia abawaihi, aset yang sedang menunggu mak ayah dia. Maknanya nak buat macam mana, memang sedih sangat-sangat tuan-tuan bersekalian bila anak ni mati. Orang yang tak pernah rasa, dia tak tahu. Dia tak tahu tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Ta'ala sebut, Rasulullah SAW sebut, anak itu sedang menunggu dia dalam syurga. Standby. Faratun ni mana apa? Faratun ini ialah seorang yang bersiap-siap untuk menunggu orang lain tiba. Itu faratun. Dan Nabi sendiri dapat, ana faratukum, aku farat bagi kamu di mahsyar. Mana aku akan sampai dulu di mahsyar, aku akan bersiap-siap di telaga aku untuk menunggu kamu, kata Nabi. Jadi Nabi akan sampai dulu, dia tunggu kita di mahsyar nanti, di al-haud, di telaga. Dia panggil lah, kita lalu, dia panggil, mai sini minum. Nabi akan bagi minum kita. Tapi kata Nabi SAW, sayangnya ada di kalangan kamu ini, apabila aku manggil, dia nak datang, dia dihalau. Malaikat halau. Aku protes, kenapa halau mereka umatku? Lalu malaikat kata, ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang berlaku selepas kematian kamu. Mana ada umat dia Islam, tapi dengan tak semayangnya, dengan tak puasanya, dia tak mau dah. Maknanya nama saja umat, tapi tak ikut Rasulullah. Jadi mungkin itulah. Dan sebahagian ulama menyatakan orang yang murtad, mereka yang murtad daripada agama. Wa idza ra'aita samma, dan jika kamu melihat di sana, yakni melontarkan pandangan kamu ke syurga, ra'aita na'iman, nescaya kamu akan melihat kenikmatan yang tak tersifatkan. Wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang besar. Kalau kamu dapat tengok dalam syurga itu, kerajaan yang luas. Tuan-tuan bayang kalau Nabi SAW menyebutkan, aku diperlihatkan oleh Allah dengan orang yang paling akhir masuk syurga. Atau kama qala Nabi SAW. Maknanya orang lain dah semua masuk syurga, dia saja yang tak akhir sekali dikeluarkan daripada neraka, kemudian dibawa masuk ke dalam syurga. Bila Allah Ta'ala persilakan dia masuk dalam syurga tu, Allah Ta'ala kata, masuk syurga, pergi ambil tempat kamu. Dia masuk tu, dia tengok, dia kata, ya Allah, tengok semua penuh dah. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, cari rumah sewa, masuk dalam taman tu,
Semua tengok kereta depan rumah tu semua ada kereta. Kita buat kesimpulan kata taman ni penuh. Rupa-rupanya ada hak kawan kereta 2 biji, 3 biji. Dia pergi parking depan rumah padahal tak ada penduduk pun rumah tu. Dia tumpang parking kereta. Dia kita buat kesimpulan gitu. Asalnya kawan ni pun macam tu lah. Dia masuk dalam syurga dan dia last sekali. Dia masuk dalam syurga. Dia kata, ya Allah, dah penuh. Allah Ta'ala kata tidak. Kita nakal mafhum dan sekalian. Aku kurniakan kepada kamu kerajaan dalam syurga ini 10 kali ganda dunia. Itu orang punya lekeh tuan-tuan sekalian. Allah bagi dekat dia. Masuklah tempat kamu ada. Iaitu satu kerajaan yang menyamai 10 kali ganda dunia ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di sini, kalau kamu dapat melihat ke sana, memandang ke syurga, nasihat kamu akan melihat kenikmatan na'iman. Dibuat dalam bentuk nakirah, maknanya tak tergambar tuan-tuan sekalian. Kehebatan nikmat itu. Wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang sangat luas. Yang luas tanpa penghujung dan tanpa kesudahan. Aliyahum siyabu sundusin. Di atas tubuh mereka terdapat pakaian sundus hijau dan juga istabrak. Sundus ini sutra, istabrak pun sutra juga. Cuma sundus ini ialah sutra nipis berwarna hijau. Istabrak sutra tebal. Kata ulama dalam tafsir, sundus ini lapisan dalam. Lapisan sebelah dalam. Mana sutra yang maknanya yang betul, yang direct dengan tubuh mereka tu, mana sundus hijau, dan sutra tebal pula di sebelah luaran dia panggil. Wa hullu asawir min fiddah, dan mereka dihias dengan gelang-gelang tangan dari perak. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka memberi minum kepada mereka dengan minuman yang amat bersih dan suci. Yang disebut oleh Muqatil tadi ni, syaraban tahura ni di pintu syurga. Mana dari mata air yang mula-mula sekali. Ahli syurga, semua ahli syurga mula-mula masuk saja di pintu syurga itu diberi minum syaraban tahura. Tahuran makna yang menyucikan. Mana habis semua, suci habis tuan-tuan sekalian. Dan tidak akan ada lagi, tidak akan lahir lagi, tidak akan terbit lagi iri hati, dia panggil keinginan kekufuran, apa semua maknanya mereka akan menjadi orang yang bersih, dia panggil. Yang bersih, sebersih-bersihnya menjadi tetamu Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita di sini bersih macam mana pun hati kita, kemungkinan akan balik kotor tu ada. Maka sebab itu proses itu pengulangan. Allah Ta'ala buka taubat istighfar. Taubat istighfar. Dan Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi Adam sendiri. Nabi Adam sendiri di awal penciptaan tu pun dah tersalah dah makan pohon yang Allah Ta'ala larang. Pada waktu tu tak tunggu lama pun, awal-awal penciptaan lagi dah Adam dah buat panggil apa, kalau orang kita ni, mana bapak kita dulu pun dah buat PN dah. Maknanya orang tak bagi buat. Tak bagi makan, dia makan, dia teringin. Orang kata manusia ni lagi larang lagi itulah dia nak try. Tapi tuan-tuan sekalian, Nabi Adam AS ini baik tuan-tuan sekalian, dia tak macam iblis. Iblis dia buat salah sampai ke hari ini tuan-tuan sekalian, dia tidak bertaubat kepada Allah. Sekali dia buat salah, lepas tu dia buat lagi. Mula-mula dia seorang buat salah, dia saja tidak sujud pada Adam. Kemudian dia mempengaruhi pula orang lain. Dia berazam pula untuk menyesatkan orang lain. Itu iblis. Tapi Adam AS, tuan-tuan sekalian, dia buat salah sekali. Kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana untuk saya nak betulkan kembali kesilapan saya? Maka Allah Ta'ala sebut di hujung surah itu, Al-Baqarah, fatalaqa Adam min rabbih. Adam belajar daripada Tuhannya bagaimana untuk membersihkan kesalahan. Lalu Allah Ta'ala mengajar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi tuan-tuan sekalian,
apa yang ada kepada Adam tapi tak ada pada iblis. Apa yang ada pada iblis dan tidak ada pada Adam. Yang tak ada pada iblis ialah rendah diri, sombong. Bila tak ada rendah diri, jadi sombong. Adam, dia ada kesilapan, kekurangan sehingga dia buat salah, tapi dia tidak ada kesombongan. Bila tidak ada kesombongan, tuan-tuan dan sekalian, boleh dibetulkan. Sebab itu dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah, maka dia tanya Allah Ta'ala, dia belajar. Iblis, tuan-tuan dan sekalian, aba wastakbara, kata Allah. Dia enggan patuh perintah Allah. Pada masa yang sama, istakbara, dia sombong. Bila sombong, tuan-tuan dan sekalian, orang sombong ini dia akan terus dalam kesesatan. Sebab dia tak mau mengaji, sebab dia rasa dia pandai. Karena itu jahil, tuan-tuan dan sekalian, zahir, luaran. Kalau kita jahil, memang jahil ini luaran nampak negatif, tapi sebenarnya positif. Bila kita merasakan diri kita jahil, itu yang menyebabkan kita tak pernah berhenti belajar. Tapi bila ada satu lagi, jahil dipanggil murakkab. Jahil saja bagus, tapi kalau tambah satu lagi murakkab, dipanggil apa tuan sekalian? Jahil bertindih, iaitu seorang itu dia jahil dan dia jahil pula bosnya dia jahil. Boleh faham tuan sekalian? Makna dia tu jahil dan dia tak tahu kata dia jahil. Tapi yang pertama tadi, dia jahil dan dia tahu kata dia jahil. Maknanya dia hanya jahil selapis. Dan dia berilmu, makna dia tahu. Orang Melayu kata apa tuan-tuan sekalian? Jahil murakkab ni bodoh sombong. Itu dia panggil iblis. Itulah faktor iblis sampai ke hari ni tak bertaubat. Kerana sombong. Ya. Tak dengar. Ya, tahuran. Ya. Lain. Tahuran dalam syurga, di pintu syurga. Haud Nabi itu di mahsyar. Di mahsyar. Mana? Di mahsyar. Kemudian selepas itu kita akan meniti titian as-sirat pula. Ya. Boleh ya? Okey. Cumanya sumber. Soalan tu bagus ya. Bila tuan-tuan tanya, maknanya kita boleh kaitkanlah. Cuma sumber air dan telaga Nabi itu daripada syurga. Macam mana? Kan dah kata titian as-sirat tu kan menentangi neraka. Ya, menentangi neraka. Maknanya telaga Nabi pula di mahsyar. Jadi macam mana sumber daripada telaga Kausar itu? Sumber telaga Al-Kausar, sungai Al-Kausar itu, itulah sumber Al-Haud. Takkan sumber itu pipe lalu ikut neraka. Yang tu tak suruh kita fikir. Allah Ta'ala tak suruh kita fikirkan yang tu. Ya, tak payah duk memenatkan diri. Ya. Banyak benda-benda di sana, tuan-tuan sekalian, yang kita tak akan sampai untuk kita memikirkan. Ya. Tapi begitulah dalam hadis Nabi sebut begitu. Al-Haud Nabi itu sumbernya daripada Al-Kausar. Ya. Telaga Al-Kausar itu sungai Al-Kausar. Sambung lagi tuan-tuan sekalian. Dan mereka dihiaskan dengan gelang-gelang tangan dari perak, dan Tuhan mereka memberi minum kepada mereka dengan minuman yang amat bersih dan suci, kata Imam Muqatil, iaitu daripada mata air yang berada di pintu syurga. In haza kana lakum jazaan. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya semua nikmat ini adalah balasan untuk kamu, yang ni bagi amalan-amalan kamu di dunia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, memang di sana sangat mencabar. Ada neraka, ada syurga. Ya, mahsyar tuan-tuan sekalian akan dihisap. Tapi semuanya tuan-tuan sekalian bergantung apa yang kita buat di sini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kana lakum jazaan. Semua nikmat tadi adalah balasan untuk kamu bagi amalan yang kamu buat di dunia. Jadi sebab itu yang kita nak kena berkisah sungguh-sungguh tu, yang kita nak kena faham apa yang akan berlaku di sana. Tapi apa yang kita nak kena buat itu ialah di sini. Jadi kita kena garis, kita kena gariskan. Ya, sebab contoh macam aurat tadi ni.
Wirid tadi ni. Imam Al-Ghazali suruh kita jaga aurat, dia panggil wirid. Macam mana, apa makna aurat? Kalau orang Melayu, wirid ni dia hanya zikir, tidak. Dia semua amalan yang mana kita dah plan untuk buat berterusan, tak boleh kurang daripada itu aurat. Mesti berdisiplinkan. Nak letak di mana? Mesti ada waktu tuan-tuan baca sikit Quran, satu hari itu semuka ke dua muka pun tak apa dah. Jangan berlalu hari tanpa baca Quran. Kemudian sembahyang fardu, itu memanglah tuan-tuan sebab fardu. Rawatib ada 20 semua rawatib. Nak buat 20 mungkin tak mampu, tapi tuan-tuan tetapkan jadi wirid. Satu hari itu berapa rawatib yang tuan-tuan kok mana pun pasti akan buat. Zikir, istighfar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, di samping ni tuan-tuan sekalian, bila ada aurat, tuan-tuan boleh merasakan ajal yang sedang hampir. Ajal yang sedang hampir. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, 3 hari sebelum dia meninggal, dia berjumpa dengan tukang gali kubur. Tuan-tuan kan suka tengok tanah kubur. Ustaz pun suka tengok juga, mesti dia tahu cerita tu. Tak apalah tuan-tuan berselia, kadang-kadang kita ada masalah apa kita tengok. Tapi banyak benda dalam tu kadang-kadang tak betul. 3 hari sebelum dia meninggal, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia jumpa tukang gali kubur. Dia kata tolong gali kubur satu. Orang tu kenal dia, tak apalah gali, dia duduk sebelah itu. Kemudian dia pun kata, okey, cukup elok dah. Kawan ni duk ingat siapa yang dia mati. Tapi tak hantar mayat. Rupanya lepas 3 hari, dia yang mati. Mana yang dia suruh gali itu adalah kubur dia. Bagi kita, tuan-tuan, bagi kita rasa hanya awliya Allah saja. Tapi sebenarnya, dalam satu kisah yang lain, dalam, tak ingat anda baca dalam satu kitab, ada seorang ulama, dia beritahu dekat anak dia. Dia kata, ayah merasakan ajal ayah sudah tidak lama. Lalu anak dia kata, kenapa ayah cakap begitu? Macam mana ayah tahu? Lalu dia kata, ayah sejak sekian lama, ayah tidak pernah ketinggalan membaca pagi petang bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul 'alim. Dan Nabi sebut barang siapa baca pagi, tidak akan ada apa pun yang mudaratkan dia sampai petang. Penyakit ke apa ke, insya-Allah selagi mana ajal belum tiba. Dan siapa baca petang, tidak akan ada apa pun yang mudaratkan dia akan berlaku pada sampai pagi. Tapi kemarin dia kata, ayah tak baca langsung. Ayah tak baca langsung, tak teringat langsung nak baca. Jadi ini mungkin isyarat daripada Allah bahwasanya ajal ayah sudah dekat. Memang dia selepas itu asbab tuan-tuan sekalian, dia jatuh sakit kemudian meninggal. Tapi kita tuan-tuan sekalian, oleh sebab tak ada amalan yang istiqamah, jadi kita tak tahulah saat buat, saat tak buat, saat buat, saat tak buat. Jadi sebab itu di antara para ulama dulu, dengan aurat itu, dengan amalan istiqamah itu, memberi isyarat kepada mereka bahwasanya ajal mereka sudah hampir. Penting kata tuan sekalian, kita merasakan ajal sudah hampir, penting. Sebab tuan-tuan sekalian, saki-baki umur yang ada itu, kita nak kalau boleh tumpukan untuk amalan yang paling baik, istighfar, tuan-tuan sekalian, bersedekah dan sebagainya. Bila amalan mana sudah kita berasa macam dekat, masa dah dekat. Ala kulli hal, tuan-tuan, kita akan mati dalam mati yang baik. Sekalipun ada setengah orang tanya, ustaz, kalau dia koma 3 bulan, macam mana? Mengambil keadaan dia sebelum koma, dan mengambil keadaan dia sebelum koma. Sebab itu dalam satu hadis Nabi mintakan bahawa seorang yang dia ketika dia dalam negeri, dia sentiasa beribadah kepada Allah, menjaga ibadah, kemudian dia bermusafir, kemudian waktu dia sihat, dia beribadah kepada Allah, lalu dia ditimpa sakit ataupun dia musafir, tetap akan ditulis untuk dia ibadat yang dia biasa buat ketika sihat dan juga ketika dalam negeri. Contoh macam orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang berjamaah. Bila dia musafir, dia tak dapat berjamaah.
Bahkan dia sembahyang jamak qasar, tapi bila masuk waktu tetap Allah Taala suruh malaikat tulis sembahyang berjamaah setiap waktu. Jadi sama juga tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kita semua ni dalam keadaan sihat. Umur tak payah tanyalah, masing-masing umur yang tu. Tapi sihat, tuan-tuan boleh datang, anak pun boleh main sini. Mana kita sihat? Waktu sihat ni lah tuan-tuan sekalian, jaga aurat, jaga wirid tu dia panggil. Jaga ibadat tadi. Nanti bila kita sakit, nanti dah tak boleh, mata pun tak nampak, dah tak boleh hadir dah tuan-tuan sekalian, tawakal kepada Allah. Allah Ta'ala tetap akan tulis untuk kita apa yang kita biasa buat waktu kita sedang sihat ini. Kemudian wa kana sa'yukum mashkura, dan segala usaha kamu untuk mentaati Allah di dunia itu disyukuri oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala letakkan salah satu nama Allah Asy-Syakur, Tuhan yang maha mensyukuri hamba-Nya. Mana apa tuan sekalian? Iaitu Tuhan yang sentiasa menghargai amal baik hamba-Nya. Walaupun sedikit, tetap dia akan balas pahala. Tidak ada apa pun daripada kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan biarkan percuma tanpa dibalas. Sebab dia Tuhan yang maha berterima kasih. Mana berterima kasih? Iaitu maha menghargai. Nah, kalau kita takat ucap terima kasih, takat balas balik gitu-begitu, Allah Ta'ala dia akan balas 10 kali ganda. Kalau sedekah pula 700 kali ganda. Dalam hadis menyebutkan boleh sampai 1,000,000 kali ganda, asalkan buat baik saja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila ada peluang buat kebaikan, tuan-tuan buat, kita buat semua. Nah, tuan-tuan pun buat. Jangan kira. Nah, walaupun kecil. Nah, walaupun kecil tuan-tuan sekalian. Walaupun sekadar tuan-tuan selalu biasa bagi makan kucing pagi petang, tuan-tuan sekalian, itu semua akan beri kebaikan pada kita. Hatta dalam hadis, apa ni, Nabi menceritakan ada seorang yang diberi keampunan oleh Allah kerana dia memberi minum anjing. Para sahabat, tuan-tuan, macam kita jugalah. Anjing ni satu haiwan yang tak disukai. Tambah orang Melayu jumpa anjing kan nak tengalu. So, memang kita orang panggil apa? Anjing ni satu binatang yang dia mughalazah. Kita tak nak dia main dekat kita, tapi Nabi bercerita begitu. Sehingga sahabat sendiri menzahirkan rasa kagum. Ya Rasulullah, apakah beri makan anjing pun akan diberi pahala oleh Allah? Lalu Nabi SAW kata, likulli kabi ratbin sadaqah, kama qala Nabi SAW. Setiap kebaikan kamu untuk makhluk yang bernyawa itu, Allah Ta'ala akan tulis sedekah. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Bila tuan-tuan buat benda dan sebagainya, ada burung makan, tikui makan dan sebagainya, itu rezeki dia. Niat sedekah untuk dia. Jangan tuan-tuan hina dia pula. Jangan tuan-tuan maknanya berkongsi dia bagi. Berkongsi. Dia akan dapat pahala. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada kaum Muhammad dengan penurunan yang agung. Itu sebagian tafsir, tanzilan, dan sebagian tafsir menyatakan dengan tanzilan, iaitu dengan penurunan yang beransur-ansur. Ada dua maksud di situ. Selesai dah tuan-tuan sekalian kita tentang manusia dan al-abrar. Ini penghujung dah surah Al-Insan. Allah Ta'ala nak cerita pada kita tentang Quran ni. Kalau benar kamu nak jadi al-abrar, kamu mesti bersama Quran. Kerana Quran inilah yang merupakan kitab yang kami turunkan, kata Allah, untuk panduan kamu. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad kepada ketetapan Tuhan kamu. Ini Allah Ta'ala suruh sabar. Perintah kepada Muhammad sama juga dengan perintah untuk kita. Kalau kita tak sabar, tuan-tuan sekalian, memang kita tak akan boleh nak beramal dengan Quran. Dia memerlukan kepada bateri habis kah? Macam mana? Dia masak bateri kot. Kayak ni lah. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita nak beramal dengan Quran, dan juga Rasulullah lebih besar cabaran dia kerana dia nak menyampaikan Quran, dia memerlukan kesabaran. Kesabaran ni mengandungi 3, bukan 1. Kita selalu faham sabar bila ditimpa musibah. Tidak, itu salah satu. Musibah ni kadang-kadang saja.
Tapi kesabaran yang kita perlu ada tiap-tiap hari, iaitu yang pertama sabar untuk mentaati Allah. Sabar untuk mentaati Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar untuk mengelak daripada maksiat Allah. Ini kesabaran yang perlu ada pada setiap waktu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada di kalangan kita ini, mungkin kita lah, tuan-tuan sekalian, kita sebut kita lah, kita beribadat mengikut mood dia panggil. Waktu rajin kita baca Quran, waktu tak rajin tak baca Quran, waktu rajin kita sembah jemaah, waktu rajin kita berzikir. Makna tuan-tuan sekalian, kita tidak membina ketahanan dan kesabaran. Sekarang ni kita kenal tak, rajinkah tak rajinkah, kamu mesti dalam satu hari jangan kurang daripada 2 muka baca Quran. Jadi kita akan sabarlah. Kukuk mana sibuk macam mana sekalipun, kita akan cari masa untuk selesaikan wirid kita. Mesti selesaikan istighfar 1 kali, selawat 1 kali, kemudian la ilaha illallah 1 kali. Mana dengan ada kesabaran saja. Jadi sebab itu fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dengan ketentuan Tuhan kamu. Ketentuan Allah ini ada 2 maksud. Yang pertama, ketentuan takdir. Kalau Allah Ta'ala menentukan apa-apa dalam hidup kamu, hadapi dengan sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Sengaja Allah tak nak uji kamu. Yang keduanya adalah sabar ketentuan syariat, dia panggil. Kewajipan. Kalau ada syariat kata wajib kamu buat, kamu kena buat dengan sabar. Walaupun susah, semayang juga, selagi mana mampu semayang. Dan ada di sana ketentuan yang berupa sunat. Kamu kena sabar untuk melaksanakan sunat, supaya pahala kamu lebih banyak di akhirat. Wala tuti' minhum asiman wala kafura. Dan jangan kamu terpengaruh mengikuti ajakan orang-orang yang berdosa dan juga orang kafir. Ini pun penting tuan-tuan sekalian. Supaya kita istiqamah, hendaklah kita berkawan dengan orang yang sebalik daripada asiman atau kafura. Orang kafir, orang asiman, tuan-tuan sekalian, orang berdosa, dia akan ajak kita untuk buat dosa. Orang kafir pula, dia akan ajak kita supaya meninggalkan Islam. Dua-dua orang ini, tuan-tuan sekalian, kata Allah, wala tuti'. Jangan kamu terpengaruh, jangan kamu ikut mereka. Kalau khusus bagi Nabi Muhammad SAW, kerana orang kafir dia nak Nabi Muhammad berhenti daripada berdakwah. Tapi dalam peringkat kita ni tuan-tuan sekalian, mungkin ada kawan-kawan yang cuba mempengaruhi kita untuk berseronok. Hidup dengan berseronok. Bukan hidup untuk ibadat dan sebagainya. Jadi kerana itu, untuk mengelak dia panggil kita tu berdepan dengan situasi terpengaruh dengan orang-orang yang mungkin memalingkan kita daripada tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini, kena pandai pilih kawan. Dan Nabi sendiri pun pesan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu dia berada di atas agama teman rapat dia. Fal yukhalil ma'aman fal yanzur ma'aman yukhalil. Maka dia merhatikan bersama siapa dia berteman rapat. Kalau kawan biasa-biasa tak apa tuan sekalian. Jangan tuan-tuan tak kawan pula. Takat minum sekali. Tapi teman rapat tu maknanya kita sentiasa berjumpa dengan dia, kita sentiasa minta nasihat dengan dia, kita jadikan dia sebagai pencetus semangat kita. Kadang-kadang kita tuan-tuan sekalian tak rajin sembahyang duha, tapi bila berkawan dengan orang rajin sembahyang duha, kita pun dipanggil nak jadi macam dia, berkawan dengan dia, maka kita jadi macam dia. Itu kawan tuan-tuan sekalian. Di samping di akhirat nanti, kawan ni dia boleh saling beri syafaat. Al-akhillau yawma idzin ba'du li ba'din aduun illa al-muttaqun. Di akhirat, pada hari itu, yakni akhirat, kata Allah, orang yang berteman rapat di dunia ini akan saling bermusuh, kecuali orang yang bertakwa akan berkawan sampai di sana. Dalam satu hadis tentang Muslim, Nabi menceritakan orang beriman ni bila masuk syurga, dia cari kawan-kawan dia. Dia cari tentang Muslim. Macam tuan-tuan perempuan lah berkawan hari ini, dapat masuk syurga nanti. Kita cari, bila tengok tak jumpa, bertanya, ya Allah, kami cari kawan kami tak jumpa. Allah Ta'ala kata, tengoklah neraka aku ada. Ada sungguh dalam neraka. Maka minta dikeluarkan. Ya Allah, kawan kami, ya Allah, keluarkan. Kama qala Nabi SAW. Dia begitulah maksud hadis. Dan saya Muslim. Allah Ta'ala kata, keluarkan. Siapa yang kamu nak keluarkan. Dia keluar lepas seorang dia keluarkan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni jangan sombong dengan kawan-kawan.
Kerana kita tak tahu siapa yang akan tolong kita nanti. Dan siapa yang akan ada waktu kita meninggal nanti. Mungkin kawan-kawan yang kita rasa kawan baik dengan kita, mungkin anak kita sendiri, mungkin dia tak ada jauh. Maka kawan-kawan yang ada itulah yang akan sembahyangkan jenazah kita. Dan Nabi menyebutkan satu jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak syirik pada Allah. Maknanya yang iman mereka itu sempurna, tidak syirik pada Allah. Allah akan terima doa mereka untuk jenazah itu. Syafaat mereka untuk jenazah tersebut. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan ingatlah Tuhanmu dan sebutlah nama Tuhanmu pada ketika awal siang dan juga pada ketika akhir siang. Sebagai mufassir menyatakan bahawa walaupun orang Arab ini kalau dia sebut kita siang, pagi petang maknanya sentiasa. Tapi rata-rata mufassir ataupun jumhur mufassir dia menyatakan bahawa ayat ini, ayat 25, 26 itu memfokuskan kepada di samping umum tadi, makna sentiasa menyebut nama Allah pagi, petang, siang, malam. Pada yang sama juga dia juga menjuruskan dan boleh dipahami juga dengan sembahyang 5 waktu. Maka ingatlah Allah pada awal siang, iaitu sembahyang subuh. Awal siang sembahyang subuh. Wa asila, dan juga pada ketika petang, iaitu zuhur dan juga asar. Jadi waktu petang, kerana petang dalam bahasa Arab itu ialah selepas tergelincir matahari, masuk zuhur dan juga asar. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sebut lagi, wa minal laili fasjud lahu, dan sebahagian daripada waktu malam bersujudlah kepadanya, yakni solat maghrib dan isyak. Maghrib dan isyak. Kemudian wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu malam yang panjang, yakni qiyamul lail. Qiyamul lail. Khususnya ayat ini, tuan-tuan sekalian, sebelum ditujukan kepada kita, dia ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ujung itu, kalau yang sebelum kita itu sembahyang pagi, awal pagi, subuh, kemudian petang, zuhur dan asar, kemudian sebahagian malam, maghrib dan isyak, itu Nabi Muhammad wajib, kita pun wajib. Tapi yang ujung itu bertasbihlah, yakni dengan makna lakukanlah salat sunat. Itu makna tasbih. Pada waktu malam yang panjang, wajib pada Nabi Muhammad. Wajib pada Muhammad, tapi sunat pada kita umat. Sebab Allah Ta'ala kesian kat kita. Maka kekal setelah turunnya salat 5 waktu sehari semalam, kewajipan qiyamul lail dimansuhkan daripada umat, dijadikan sunat. Tapi walaupun sunat, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka meneruskan tuan-tuan sekalian. Kita ni pula oleh sebab sunat tak buat langsung. Itu masalah kita. Sunat saja. Jadi tuan-tuan sekalian, kita banyakkanlah ibadat insya-Allah supaya nanti harta kita di akhirat banyak. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Dan di Mekah, tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan cabaran yang sangat besar daripada orang kafir. Tak usahlah kamu risau, wahai Muhammad, kerenah-kerenah mereka, kerana kamilah yang menceritakan mereka. Kamu sampaikan saja dakwah kamu, mereka itu serah pada kami. Sebab itu kita, tuan-tuan sekalian, hari ini umat Islam hari ini, dia suka merotib apa yang musuh buat dekat dia. Yang musuh Yahudi begini, orang kata mereka begini, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya kita kena tanya, kita buat apa? Itu yang sebaliknya. Allah, tuan-tuan sekalian, tidak akan beri kejayaan pada kita dengan sebab kejahatan musuh, tidak. Walaupun musuh jahat macam mana sekalipun, tapi kalau kita tidak berusaha, kita tetap tak akan berjaya. Dan kalau musuh, tuan-tuan sekalian, buat perancangan hebat macam mana sekalipun, tapi pada masa yang sama kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh kita laksanakan, itulah menjadi faktor kejayaan kita. Dan musuh itu serah pada Allah. Sekarang ni adalah kamu laksanakan tugas kamu. Bersabar berdepan dengan hukum Allah. Yang ini ketetapan Allah, ketetapan takdiri ataupun syar'i. Baca Quran, apa yang Allah Ta'ala suruh nak, apa yang Allah Ta'ala nak kamu buat.
Dan insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami yang menciptakan mereka dan meneguhkan anggota-anggota mereka. Wa idza syi'na, dan jika kami mau, bila-bila masa kata Allah, kami boleh membinasakan mereka. Wa badalna amsalum tabdila, membinasakan mereka dan menggantikan mereka dengan generasi yang lain. Ya, generasi yang lain dipanggil yang serupa dengan mereka tapi sikap tak sama dengan mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan parti tengok. Kita baca dalam Quran. Kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah. Banjir besar. Apakah generasi manusia habis? Tidak. Allah Ta'ala munculkan generasi yang baru. Kaum Nabi Hud pun sama juga. Dihancurkan oleh Allah. Apakah habis selesai? Tidak. Allah munculkan generasi yang baru. Jadi begitulah juga tuan-tuan dan sekalian. Kalau kita tidak nak Islam, tidak jaga Islam, tidak menghiraukan Islam, Allah Ta'ala mungkin akan binasakan kita. Dan Allah Ta'ala gantikan di tempat kita mungkin bangsa lain yang lain daripada Melayu. Ya, sebab orang Melayu dah tak mau. Ya, sebab itu kena berhati-hati tuan-tuan dan sekalian. Cara yang paling betul, kalau kita sayang bangsa kita, bukan dengan kita memperjuangkan, dipanggil semata-mata dipanggil sayang bangsa, tak ada masalah tuan-tuan. Itu memang fitrah Allah Ta'ala jadikan kita, sayang keluarga dan sebagainya. Tapi kita kena ingat bahwasanya kita manusia dan juga bangsa kita Melayu hanya akan terjaga kalau Allah Ta'ala redha dekat kita. Itu rahsianya tuan-tuan sekalian. Kalau orang Melayu jaga agama Islam, mempertahankan Islam, dia akan terus menjadi, dipanggil apa, InsyaAllah tuan-tuan sekalian akan menjadi, dipanggil khalifah di bumi, di tanah Melayu ataupun di Nusantara ni. Tapi kalau kita tak berhati-hati, kita tinggal Islam, mungkin orang lain akan ambil alih tempat kita. Ya, mereka pegang teguh dengan Islam. Ya, sebagaimana kita tengok dalam sejarah Islam tentang Islam, dulu orang Arab. Tapi orang Arab lalai, Allah Ta'ala bangkitkan orang Kurdi, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan Osmani, Turki, bangsa Turki. Begitulah Allah Ta'ala susun. Mana-mana bangsa yang bertahankan Islam, dia akan jadi khalifah. Dia akan jadi khalifah. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, Inna haza tazkirah. Sesungguhnya surah ini, apa yang terkandung surah ini merupakan peringatan. Faman syaa attakhadha ila rabbi sabila. Terpulanglah pada siapa yang mahu, kata Allah. Dia ambillah, dia boleh mengambil jalan untuk kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Iaitu dengan menerima peringatan yang kami turunkan, Quran ini. Barang siapa yang tak nak, terpulang pada dia juga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak, silakan beriman, kata Allah. Dan siapa yang nak kufur, silakan kufur. Tapi dia ingat, Inna a'tadna lil kafirina naran. Kami menyediakan untuk orang kafir itu neraka, kata Allah. Wa ma tasyaun illa yasha Allah. Dan tidaklah kamu dapat menghendaki sesuatu melainkan Allah menghendaki untuk kamu. Ini pun penting juga tuan-tuan sekalian. Kita mengaji, kita beramal, tapi tetap kena letaklah hati ni, tuan-tuan sekalian, semuanya Allah Ta'ala. Ya, jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin dengan amalan. Amalan ini hanyalah sebagai dipanggil kunci untuk rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang kita kena nak tu. Ya, rahmat Allah Ta'ala itu yang kita kena. Kita baru lihat dalam satu kisah yang tuan-tuan perempuan pun selalu dengar kisah ni. Ada seorang hamba Allah, diceritakan hadis, walaupun hadis ni dhaif, hadis dhaif dari segi darjat dia. Tapi kata ulama, hadis dhaif ni boleh kita terima sebagai dalam fadilah amalan. Diceritakan hadis tu, Nabi ceritalah hadis itu. Ada dalam zaman dulu, ada seorang hamba Allah, Allah Ta'ala takdirkan dia ini terdampar di satu pulau. Pulau itu sangat indah, air, tuan-tuan muslimin, semuanya tersedia dalam di situ, dengan buah-buahan dan sebagainya. Sehingga dia ni, pekerjaan dia siang dan malam beribadah kepada Allah. Selama 500 tahun dia beribadah. Orang zaman dulu umur panjang. Bila dia mati, dan dia sebelum dia mati itu dia minta, Ya Allah, ya Tuanku, aku nak minta mati aku mati nanti ni, Engkau takdir kalau aku dalam kubur tu pun aku dapat beribadah kepada-Mu, Ya Allah. Begitu, sampai begitu. Dia orang panggil apa? Allah Ta'ala kurnia dekat dia tu. Kemudian bila dia akhirat, dia bangkit di hadapan Allah. Allah Ta'ala kata dekat dia,
masuklah kamu dalam syurga dengan rahmatku. Dia kata, ya Allah, ya Tuanku, boleh tak saya nak masuk syurga dengan amalan saya? Dia sebut begitu dalam hadis tu. Dia nak masuk sebab mungkin dia rasa dia dah beribadat 500 tahun, tuan-tuan sekalian. Bahkan dia dalam kubur pun dia terus beribadat lagi dalam kubur. Sampai dibangkitkan lah. Tak apa kalau begitu, tak apa. Kamu nak masuk syurga dengan amalan kamu. Lalu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, kamu timbang amalan jadi sebelah dan mata ada di sebelah. Dengan dia, ni amat mata. Ni amat mata saja. Mana bila nak masuk syurga dengan amalan, seolah macam dia rasa dia dah cukup menghargai segala nikmat Allah itu dengan amalan-amalan dia itu. Bila timbang tuan-tuan sekalian, dengan mata saja berat lagi nikmat mata itu. Lalu Allah Ta'ala kata, bawa dia ke dalam neraka. Pada ketika itulah dia minta ampun. Dia minta ampun kepada Allah Ta'ala dan dia suruh, ya Allah, Tuanku, ampunkanlah saya, ya Allah, dan masukkanlah aku dalam syurga-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, bawa dia masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, tak cukup tuan sekalian dengan iman yang ada pada kita, dengan juga amalan kita, tidak cukup untuk kita mendapat tempat dalam syurga. Iman dan amalan itu hanyalah sebagai kunci saja. Sebagai kunci saja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa ma tasyauna illa insya-Allah. Walaupun kamu nak beriman, tapi kamu mungkin tak beriman kalau Allah Ta'ala tak nak kamu beriman. Sebab itu kamu kena ingat bahasanya semua yang kamu nak itu semua tertakluk dengan kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah, dia maha mengetahui tentang segala makhluknya dan lagi maha bijaksana. Yudkhilu may yasha' fi rahmatih. Penutup ayat sekalian. Dia ini Allah masukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, yakni syurga. Dan wazalimina, adapun orang yang zalim, tuan-tuan tulis itu. Zalim di sini makna kafir. Orang yang kafir, yang syirik, mati langgan syirik pada Allah, a'adda lahum azaban alima. Allah menyediakan untuk mereka azab yang amat menyakitkan, yakni neraka. Inilah penutup dan sekalian rahmat Allah. Allah masukkan ke dalam rahmatnya may yasha'u, siapa yang dia kehendaki. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena sentiasa minta rahmat Allah ini. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian kita baca dalam Fatihah lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus. Begitulah tuan-tuan sekalian, kita tak pernah habis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta daripada Allah Taala hidayah, minta kebaikan dunia akhirat, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan kita membaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua nama Ar-Rahman pun ambil daripada rahmah, Ar-Rahim pun dia ambil akar kata daripada rahmat juga. Walaupun nama Allah banyak lagi 99, tapi Allah Ta'ala milih dua nama itu yang merujuk ke rahmat untuk kita, jadikan dipanggil bacaan yang sentiasa dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buka soalan ke? Okey, silakan. Ya. 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 Tuan-tuan sekalian, zikir ini kalau datang daripada hadis Nabi SAW, kalau yang ada bilangan itu, mana kita kena jaga bilangan itulah. Sebab Nabi SAW la yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha. Nabi ini SAW dia tidak bertutur daripada hawa nafsu dia. Tidak ada yang dia tutur itu keinginan daripada dia sendiri, in wa illa wahyuha. Tidak yang dia tuturkan, yang dia bagi tahu kita itu melainkan semua wahyu. Jadi bila Nabi SAW sebut sebagai contohnya, lepas salat kamu berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, makna kena jaga bilangan tu. Dia ada hikmah yang tersendiri yang mungkin kita tak tahu, tapi di akhirat nanti dia panggil barulah terdedah pada kita. Ya, bilangan tu, dari segi bilangan itu. Jangan tuan-tuan kata cincai lah bagi cukup senang cerita, bagi cukup 40. Jangan.
Kita dapat pahala insya-Allah kerana menjaga bilangan tersebut. Dan ada di sana hadis menyebutkan 11 11 11. Terpulang pada kita lah. Ini 11 11 11. Mungkin Nabi ingat, mungkin yang rajin 33. Tapi masalah orang Melayu ni bila dia jumpa hak sikit, dia kira hak sikit tu lah. Jadi tuan-tuan muslimin, kita ni yang sikit tu waktu kita sibuk, waktu kita mungkin keletihan, sakit dan sebagainya, maka daripada kita tak buat langsung, kita buatlah yang sedikit. Tapi dalam waktu sihat ni tuan-tuan kena buat bagi ni. Wuduk pun sama juga. Orang kita ni tuan-tuan muslimin, mentang-mentang dia dah mengaji fiqh, rukun wuduk 6 perkara, dia duduk 6 tu. Dia lupa bosan di akhirat nanti, bila disemak nanti tuan-tuan sekalian, bila kita ni waktu ada kesempatan kita tak sempurnakan, nanti kita akan rugi. Rukun ni tuan-tuan simpan ilmu rukun ni waktu sakit nanti. Waktu sakit nanti tuan-tuan sekalian, ambillah rukun saja. Buat macam mana kita pun tak larat dah, sejuk dan sebagainya. Waktu sihat ini buat bagi penuh. 3 semua. Buat bagi penuh tuan-tuan sekalian. Doa pun bagi penuh. Kalau boleh baca doa bagi penuh. Nanti sakit nanti barulah kita buat. Dia ni buat sikit. Rawatib solat itu kalau tuan-tuan boleh buat 20 penuh, buat 20 bagi penuh. Nanti bila nanti tak apa larat, nanti tinggal 12 atau 10. Nanti tak larat lagi tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Tak larat lagi tuan-tuan sekalian, tinggal dengan fardu saja. Jadi begitu. Ni duk sihat pun dah tinggal dah. Bila mai sakit dan sekali dengan fardu dah tinggal. Boleh jadi zikir-zikir yang ada bilangan, zikir dan jaga bilangan itu. Jadi sebab tu kita kena ada tasbih. Tak kira lah tasbih yang biji tu ke ataupun tasbih. Dan tasbih ni tuan-tuan sekalian, buah dalam poket. Jangan duk bawa pula sekali dia jadi syok sendiri. Duk bawa tasbih itulah, kadang-kadang orang tak tengok pun keadaan puasa. Sekali orang nampak ni aku sekali rajin bertasbih. Dia main. Lainlah kalau macam kita kata orang yang dia memang dia dah tak ada apa lah tuan-tuan sekalian, dah macam kelaziman dia dah. Nak tengok ke tak tengok ke sama aja bagi dia. Tapi bagi kita ni yang kita rasa mungkin hati terganggu tu, tak payah. Jangan ada penampilan-penampilan yang dia panggil mungkin mengganggu hati kita itu. Tapi kalau tuan-tuan rasa bagi saya Ustaz tak ada apalah pegang tasbih tu, tak ada masalah lah. Tapi kita perlu tasbih itu untuk kita mengira bagi cukup 100. Ini tuan-tuan buat sekalian, bila tak ada tasbih, dia kira tu tak jumpa 100. Subhanallah, apa ni, astagfirullahalazim, terlelap. Terlelap berapa dah? Astagfirullah kan. Jadi kita kira tu, bila kita kira tu kita tahu. Bila jumpa tang hujung tu 100. Sama yang lain pula. Itu tujuan dia tuan-tuan muslimin, tasbih. Kita pakai tasbih di kita sebagainya. Itu tujuan tasbih. Ada setengah orang kata, Ustaz, tasbih ni bid'ah. Bid'ah ke mana lah pula? Macam kereta, alat dia bagi. Tasbih ni alat saja. Zaman Nabi dia datang masjid dengan unta. Naik unta sebab jauh. Ada yang jalan kaki. Jadi sekarang begitulah juga kita ni. Zaman ini kita naik kereta. Tasbih ni sebagai alat saja. Alat untuk memenuhi dia panggil bilangan zikir yang kita nak capai. Itu saja. Dia tidak ada kaitan lah dengan bid'ah ke tak bid'ah ke. Tuan-tuan bersilah itu tidak ada kaitannya tu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain. Kita sampai 12.30. Dah sekarang dah 12.30 dah. Ganggu tuan-tuan lah. Ustaz tak apa, Ustaz memang dia kerja dia. Kerja dia berceramah, kuliah. Tuan-tuan nanti nak balik, suami tunggu apa? Nasi masak dah? Dah. Siap dah. Okey, tuan-tuan sekalian, insya-Allah nanti mungkinlah kita agak panjang tadabbur Quran hari ini satu surah. Alhamdulillah selesai kita. Agak berat bagi tuan-tuan sekalian nak ikuti satu persatu. Nanti tuan-tuan sekalian insya-Allah kesempatan lain tuan-tuan, maknanya sebenarnya Quran ni dia tak boleh sekaligus begitu. Dia mesti sikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup tu ya kan? Tutup. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.